Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 7. Kami akan menceritakan tentang peristiwa Lahad Datu yang berlaku pada 2013. Peristiwa ni sebenarnya antara peristiwa yang hitam buat negara kita kerana ramai perwira negara gugur untuk mempertahankan kedaulatan negara daripada diceroboh oleh daripada pengganas hulu pada tahun tu. Krisis ni sebenarnya berkait rapat dengan krisis insiden diplomatik yang berlaku antara Malaysia dengan Filipina sejurus selepas 235 orang Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di Kampung Tan Duo, daerah Lahad Datu, Sabah pada 11 Februari 2013. Ini sebab masa tu diorang tu dihantar oleh Jamalul Kiram. Jamalul Kiram ni merupakan salah seorang yang ingin menuntut tahta Kesultanan Sulu. Kiram ni menyatakan bahawa matlamat dia untuk menuntut kembali wilayah mereka di timur Sabah iaitu bekas Borneo Utara yang masih tidak dapat diselesaikan. Pasukan-pasukan keselamatan mengepung kampung Tan Duo Lahad Datu yang menjadi tempat mereka berkumpul. Pada masa tu perundingan secara aman masih dapat dilakukan. Diorang ni menggalakkan diri mereka sebagai askar diraja yang merupakan salah seorang daripada pihak yang menuntut bela tahta Kesultanan Sulu yang mendakwa dirinya ialah Sultan Sulu. Menteri pada waktu itu adalah Datuk Seri Najib Tun Razak berkata kerajaan Malaysia akan melakukan yang terbaik termasuk melalui perundingan bagi menangani isu pencerobohan tersebut sebelum mengusir mereka keluar daripada kawasan itu. Ketua Polis pula masa tu Tan Sri Ismail Omar menegaskan bahawa polis mengenal pasti kumpulan warga Filipina mendarat di pesisiran pantai Lahad Datu. Mereka ni berketurunan Raja Sulu dari selatan Filipina. Terima kasih kepada Anisha untuk sedikit pengenalan berkaitan peristiwa Lahad Datu. Baiklah, saya akan meneruskan dengan punca berlakunya peristiwa tersebut. Semuanya bermula pada tahun 1658 apabila Sabah masih di bawah naungan Kesultanan Brunei. Sultan Brunei telah menyerahkan Sabah yang dikenali sebagai North Borneo ketika itu kepada Sultan Sulu atas jasa kerajaan tersebut membantu Brunei dalam melawan musuh ketika peperangan saudara. Tetapi apabila datangnya British untuk menjajah, British telah mengambil alih Sabah dan membuat satu perjanjian pada tahun 1878 di antara Kesultanan Sulu dan British bahawa untuk menyerahkan atau menyewakan Sabah selama-lamanya kepada pihak British dengan membayar sebanyak $5,000 kepada Sultan Sulu, dan hal tersebut berterusan sehingga kemerdekaan Sabah di bawah negara Malaysia pada tahun 1963. Dan pada tahun tersebut Filipina telah menuntut Sabah tetapi bersetuju untuk tidak meneruskannya pada 1977, dan sehinggalah pada 2013 Jamalul Kiram III yang menyatakan bahawa dirinya ialah Sultan Sulu dan merupakan pewaris sah kepada Borneo Utara ingin menuntut takhta kembali Kesultanan Sulu serta hak-hak wilayah di Borneo Utara. Oleh itu beliau telah melantik saudaranya dan Raja Muda Akbimuddin Kiram untuk menceroboh kawasan Sabah pada 11 Februari 2013, dan seramai 235 pengikutnya tiba di kampung Tan Duo Lahad Datu untuk merampas negeri Sabah semula. Selain itu, kumpulan tersebut juga menuntut bahawa mereka dikenali sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan tidak mahu rakyatnya berketurunan Sulu dihantar pulang ke negara asal dan meninggalkan kawasan yang diduduki kerana mereka semata-mata ingin menuntut kembali kawasan milik nenek moyang mereka. Dan seterusnya kita akan masuk kepada pengajaran dan akan saya serahkan kepada Anis. Seterusnya saya Anis akan membentangkan mengenai pengajaran tragedi Lahad Datu. Yang pertama adalah kerajaan perlulah meningkatkan pertahanan dalam negara. Seperti yang kita tahu, tahap pertahanan yang baik dapat menggambarkan kedaulatan dan keutuhan negara ini. Hal ini demikian kerana sistem pertahanan negara merupakan alat yang terpenting untuk melindungi negara daripada elemen pencerobohan pihak asing seperti yang berlaku di kampung Tan Duo Lahad Datu Sabah pada Januari 2013 yang telah mendakwa bahawa berlakunya pencerobohan kumpulan bersenjata oleh tentera Sulu. Disebabkan itu, kekuatan sistem persenjataan perlulah dilengkapkan untuk menghadapi rintangan yang akan berlaku pada masa hadapan.
Oleh itu, kerajaan perlulah meningkatkan lagi pembangunan ketenteraan bagi menjamin keselamatan negara. Pengajaran yang seterusnya ialah memupuk semangat perpaduan antara rakyat. Isu perpaduan sangat mempengaruhi untuk membentuk keamanan dan pembangunan negara. Memupuk semangat perpaduan yang berterusan merupakan perkara penting untuk mengekalkan keharmonian, kedamaian, dan kemajuan. Hal ini dapat membuktikan semangat perpaduan negara dapat menjunjungi kedaulatan negara dan sanggup berkorban demi mempertahankan tanah air. Dalam masa yang sama dapat meningkatkan lagi sifat bekerjasama antara satu sama lain. Oleh itu, rakyat perlulah mengeratkan lagi silaturahim agar kedaulatan negara terus terjaga dan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Akhir sekali ialah meningkatkan penguatkuasaan maritim negara. Keselamatan maritim Malaysia perlulah diambil kira demi menjaga keamanan negara daripada penceroboh peristiwa yang telah mengancam maritim Malaysia, seperti pencerobohan yang berlaku di Lahad Datu Sabah. Hal ini disebabkan penggunaan bot berkelajuan tinggi membolehkan tentera suruh meloloskan diri daripada maritim. Oleh sebab itu, kerajaan telah mewujudkan sebuah kawasan yang dikenali sebagai Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, iaitu ESKOM, pada 7 Mac 2013. Hal ini bagi memperkuatkan lagi keselamatan maritim di bahagian timur Sabah. Oleh itu, keselamatan negara akan terjamin. Seterusnya, saya akan serahkan kesimpulan kepada Anisha. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang boleh diperbuat daripada peristiwa Lahad Datu ini ialah Malaysia menjadi pemenang dalam peristiwa ini dan operasi ketenteraan telah ditukar kepada ESKOM dan EZON, iaitu Eastern Sabah Security Command dan Eastern Sabah Security Zone. Mereka juga ditahan dan didakwa mengikut kesalahan keselamatan dan langkah-langkah khas 2012. Selain itu, beribu-ribu pendatang asing tanpa izin telah dihantar pulang. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.